Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, ini adalah topik yang seterusnya, iaitu topik kita yang keempat, kesan revolusi sistem maklumat. Okay, semua pelajar boleh dengar. Okay, seandainya ada pertanyaan, boleh ajukan kepada saya. Okay, sama ada secara personal ataupun boleh dalam Okey, bergantung kepada perkhidmatan atau produk yang mereka sediakan, kebanyakan organisasi mempunyai jabatan yang pakar dalam salah satu daripada 5 fungsi asas. Ini adalah perakaunan, pemasaran, sumber manusia, pengeluaran dan juga penyelidikan. Okey, memang betul pun setiap syarikat ataupun organisasi mesti ada departmen-departmen yang khusus. Okey, seperti departmen kewangan, okey, account, okey, HR, okey, kemudian research, okey, IT ataupun ICT, okey, dan banyak lagi. Okey, contoh macam di cybernetic kita ada bahagian apa? Departmen apa? Akademik, non-academic, okay, Department Student Affair, okay, DSA, Department Academic Affair, okay, DAA, okay, kita ada Department Bursary, okay, dan juga kita ada Department Operasi, okay. So setiap organisasi mesti ada departmen-departmen yang pakar ataupun khusus. Okey, kita kaitkan setiap jabatan ataupun departmen yang kita maklumkan tadi, okey, dengan MIS, Management Information System. Macam mana setiap jabatan, okey, membuat mempunyai sistem, okey, pentadbiran masing-masing. Okey, macam mana dia manage dia punya data, macam mana dia punya manage dia punya laporan dan sebagainya menggunakan sistem ataupun mengikut revolusi teknologi maklumat. Okay, contoh situasi yang pertama, okay, perakaunan merekodkan semua aktiviti kewangan daripada pelanggan, okay, untuk membayar pekerja. Okay. Sebagai contoh, Jabatan Perakaunan menjejaki semua jualan, pembayaran dan juga pemindahan dana. Okay. Ia juga menghasilkan laporan yang memperincikan keadaan kewangan syarikat. So, dia ada dia punya statement account dia lah. Okay, macam mana dari segi sales ataupun kemasukan duit. Okay, dari segi macam mana transaksi ataupun pembayaran dan macam mana dari segi pemindahan dana. Okay, so bila setiap kali transaksi itu dibuat, okay, dia akan hasilkan ataupun dia generate satu laporan ataupun report, okay, untuk memperincikan keadaan kewangan syarikat. Normally ada yang by weekly, okay, by monthly, and then juga by yearly, okay, tahunan. Okey, situasi yang kedua pula, pelan pemasaran, okay, daripada segi marketing plan, okay, harga, okay, kemudian mempromosi, bagaimana menjual dan juga mengedar barangan dan juga perkhidmatan organisasi. Contoh macam dekat cybernetic ni, perkhidmatan kita adalah produk kita adalah pendidikan. Okay, kita punya klien kami adalah pelajar. Okay, so macam mana kita nak promosikan kursus kepada pelajar, kursus yang terkini, okay, kemudian target khusus setiap program tu ada kuota dia, okay. So bagaimana perkhidmatan yang diberikan, okay, kita arrange daripada segi pendaftaran pelajar, so kena ada pelan pemasaran di situ. Okay, daripada segi yuran berapa disediakan, daripada segi penginapan, okay, so kat situ kita panggil as a pelan pemasaran. Okay, kita nak marketkan kita punya produk, kita kena ada planning untuk memasarkan produk kita. Okay, situasi yang ketiga adalah sumber manusia, okay, ataupun human resource, okay, memberi tumpuan kepada latihan, pengambilan, promosi dan apa-apa bilangan aktiviti berpusatkan manusia dalam organisasi. Okey, fungsi ini berkaitan dengan orang dalam setiap jabatan. Okey, termasuklah accountant, wakil jualan, pakar sumber manusia, pekerja pengeluaran, pengajar pengeluaran dan saintis penyelidikan. Okey, so
Human resource bertanggungjawab. Okey, so dia ada sistem dia. Okey, di mana berapa bilangan staff yang dihantar pergi training. Okey, training apa? Okey, dalam masa sebulan berapa orang pergi training? Okey, berapa orang lagi yang belum pergi training? Okey, contoh kalau macam examinator ni, berapa orang yang ada permit mengajar? Berapa orang yang belum ada lagi? Okey, berapa orang pensyarah yang baru lagi? Okey, kemudian daripada segi aktiviti, contohnya kita adakan aktiviti family day, okay, staff day, right? Apa lagi, dinner, okay, so kena rekodkan dalam sistem. Okay, so daripada segi staff yang dah bekerja, staff yang dah berhenti, so macam mana bisa rekod ataupun data dalam sistem tersebut, kena ada rekod. Kemudian daripada segi maklumat staff kena ada dalam sistem. So selain daripada itu, macam mana daripada segi cuti staff, okay, cuti tahunan, MC staff, okay, so kena ada rekod-rekod di situ supaya sekiranya ada apa-apa berlaku kecemasan ataupun apa audit datang ke apa, so kita dah ada rekod, okay, mengenai sumber manusia ataupun mengenai kaki tangan dalam organisasi. Okay, situasi yang keempat adalah penyelidikan ataupun research, okay, iaitu mengenal pasti, menyiasat, okay, kena buat inspection sikit, dan membangunkan produk, okay, dan perkhidmatan baru. Okay, setiap organisasi dia kena mesti ada satu department untuk buat research ataupun kajian, okay, buat survey. So bagaimana dengan orang kata pembangunan produk tersebut, ataupun bagaimana dengan feedback, okay, bagaimana dengan kaedah yang baru, ataupun kita nak propose sesuatu yang baru, kita kena buat satu kajian, okay, kita buat feedback, kita kena buat macam pilot test. So daripada situ kita boleh buat analisis, okay, untuk membangunkan kaedah ataupun produk baru, okay, dan dalam masa sama meningkatkan produktiviti kaki tangan dalam sesuatu organisasi. Selain itu, sistem maklumat yang dapat dibangunkan dengan baik dan benar antara lain dapat meningkatkan produktiviti, menghilangkan kegiatan yang tidak mempunyai manfaat ataupun nilai tambah, meningkatkan perkhidmatan dan kepuasan pelanggan, menyelarakan setiap bahagian dalam syarikat serta meningkatkan kualiti polisi pengurusan. Itu sangat penting pelajar. Okay, sistem ni bila kita bangunkan dengan baik, okay, so dia akan meningkatkan kualiti dan produktiviti setiap organisasi. Tapi seandainya sistem yang dibangunkan tak tally, okay, katakan sistem yang dibangunkan dengan organisasi A, okay, dengan department A tak tally, okay, maksudnya tak ada synchronize data, so laporan pun buat berterabur, so bila ada audit datang dan sebagainya, benda tu nampak messy, so nampak tak efektif, okay, daripada segi pengurusan maklumat. Bila kita ada sistem, okay, maklumat tu kita boleh tallykan dengan banyak department. Contoh macam kat cybernetic, okay, kita ada maklumat ataupun database pelajar, okay. Seandainya bahagian akademik nak tahu maklumat pelajar, kita dapat list maklumat pelajar. Okay, katakan bahagian bursary nak maklumat pelajar, so benda yang sama, data yang sama, okay, diberi kepada bahagian bursary. So nampak benda tu tally. Okay, jangan kata yang bahagian akademik dapat maklumat pelajar macam ni, yang maklumat yang department bursary dapat pelajar yang ni, so tak sama. So, sama benda tu tidak dikemas kini. Tapi kalau bila ada sistem maklumat, ianya nampak tally, sistematik dan sangat efektif. Okay, so sekiranya kita update dekat bahagian ni, satu sistem tu akan update secara serentak. So sekian saja daripada saya untuk bab yang keempat. Alright, seandainya pelajar ada apa-apa pertanyaan, boleh diajukan terus kepada saya. So kita berjumpa di next topik. Okay, Assalamualaikum.